jejak langkah baginda Rasul sehingga ke hari kiamat. Lalu perbanyakkanlah kita melafazkan kalimah ataupun salawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Yang saya hormati sahibul fadilah Tuan Imam Saf Kepimpinan Surau, ayah-ayah, ibu-ibu, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah Ta'ala mempertemukan kita pada malam ini di dalam tempat yang Allah muliakan. Atas dunia ini ada tempat-tempat dan binaan yang dibina dengan tangan-tangan manusia. Lalu kesudahan dia manusia puji hasil binaan dia dan manusia kagum. Tuan-tuan, bangunan ataupun struktur yang paling tinggi atas dunia hari ini terletak di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Tinggi tuan-tuan, ibu-ibu, 828 meter tinggi. Nombor 2 jatuh. Dan bangunan tu ada di negeri kita. Ada di Kuala Lumpur. Nama dia Merdeka Tower. Tahun ni dijangka siap sepenuhnya. Tinggi dia 678 meter dan dijangka mencecah 700 meter jangkaannya. Subhanallah. Memintas yang kedua sebelum ini Shanghai Tower. Tak jauh dia, setakat 30-40 meter je. KLCC jatuh nombor berapa pun tak tahulah. Sebab tinggi dia 400 meter lebih je. Tapi menang kat dia sebab dia kembar, tuan-tuan. Kategori kembar. Yang lain semuanya tunggal. Tetapi ada satu binaan dan banyak binaan atas dunia ini. Manusia cipta dengan tangan, tetapi yang iktiraf bahkan yang muliakan pencipta manusia, Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Namanya dinisbahkan dengan min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Itulah masjid. Walaupun tidaklah semegah mana, tetapi yang iktiraf dan yang muliakan itu namanya adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini pada tempat yang betul dengan niat yang sahih menatijahkan kita mudah-mudahan antara golongan yang Allah akan beri perlindungan pada hari yang tiada naungan, iaitu pada hari kiamat, iaitu kategori orang ataupun lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, insya-Allah. Nak jadi pemimpin yang adil, kita bukan ketua. Dan kita mungkin tak banyak harta sangat nak sedekah, nak infak dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan kesediaan kita menjadi orang yang hati sentiasa terikat dengan masjid, Allah beri perlindungan pada hari yang tiada naungan melainkan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab kita malam ini 77 cabang iman. Dalam catatan saya surau Al-Ikhwan kita berhenti pada cabang iman yang ke-6. Betul? Cabang iman yang ke-6 menceritakan tentang beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat atau disebut dia dengan banyak nama. Yaumul Jama', manusia, iaitu pada hari dihimpunkan. Ataupun Yaumul Ba'as, pada manusia hari itu dibangkitkan. Juga disebutkan sebagai Yaumul Wa'ad, pada manusia itu hari yang dijanjikan. Yaumun Nusyur, dan berbagai lagi nama yang disebut merujuk kepada satu hari yang mana namanya hari kiamat ataupun hari akhirat. Permulaan hari akhirat itu ialah apabila berlaku huru-hara dan manusia-manusia kubur-kubur ini dibangkitkan. Dan berakhir ia, iaitu apabila Allah menempatkan siapakah di kalangannya ulaika min ashabil jannah, penduduk syurga, dan siapa pula ashabun nar, itu kesudahan kiamat.
Bila sebut tajuk tentang kiamat, mulanya bila mana ditiup sangkakala yang kedua, maka ketika itu terbongkar keluar daripada perut bumi tulang-tulang, dan kemudiannya Allah bangkit manusia dalam bentuk yang asal. Itu permulaan dia. Dan pengakhiran dia bila masa nanti Allah dah tentukan siapakah manusia yang akan masuk ke dalam syurga dan siapa waniyazubillah yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu penamat kiamat. Maka duduklah dalam syurga selama-lamanya, mukhallidan fiha abada, selama-lamanya. Dan dalam neraka juga sifat yang sama selama-lamanya. Sampai bila tuan-tuan, ibu-ibu? Sampai bila-bila. Dunia ini sementara, sekejap saja. Akhirat itu selamanya. Baik. Bila sebut tentang hari kiamat ini, hukum kita mempercayai kepada adanya hari kiamat ini, hukumnya adalah wajib. Sepakat para ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan i'tikad kita itu mesti jelas. Kita mengiktikadkan dengan sungguh hati kita bahawa hari kiamat itu ada dan pasti berlaku. Nanti kita akan sebutkan. Dan kronologi kiamat itu berlaku bermula daripada kiamat kecil, iaitu kematian manusia. Manusia mati. Ini dah mula naik kes COVID, ada yang dah banyak meninggal sebab asbab dia COVID. Kematian kecil, itu kiamat kecil. Dan banyak pengajaran yang kita ambil daripada kiamat kecil ni kan. Memutuskan kelazatan dunia kita. Bila kita tengok orang mati, dan orang tu orang yang kita kenal, dan orang tu tak sangka dia pergi dulu daripada kita. Sehat dia, muda dia, tapi dia pergi dulu daripada kita. Itu pemutus. Cukuplah itu nasihat, peringatan kepada manusia. Tak ada apa lagi perbandingan dia. Baik. Jadi kiamat ini yang pertama sekali Allah utuskan satu malaikat yang namanya malaikat Israfil. 10 malaikat yang wajib kita tahu secara tafsil tu. Kita dah bahaskan. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dalam malaikat yang banyak tu ada satu malaikat namanya malaikat Israfil. Israfil ni tugas dia ialah meniup sangkakala. Berapa kali dia tiup? Tiup dia sebanyak dua kali. Bila hampir kiamat, maka Allah perintahkan, Allah titahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka berlaku beberapa peristiwa secara turutan disebut di dalam Al-Quran. Pertama sekali, yang pertama, bila ditiup sangkakala, maka pecah belah langit dan runtuh langit itu. Langit yang kita dongak hari ini tak ada tiang dia tuan-tuan. Tak jumpa tiang dia. Ini kuasa Allah. Nanti bila ditiup sangkakala, langit itu akan pecah dan runtuh. Subhanallah. Dan ini Allah sebut dalam surah Al-Infitar, izas samaun fatarat, dan apabila langit itu pecah belah dan runtuh. Ini janji Allah. Setelah jatuh langit dan pecah belah langit itu, maka yang keduanya habis bintang-bintang di langit jatuh dan berubah daripada paksinya, daripada tempat dia tu. Bintang-bintang itu akan jatuh berselerak, dan tiadalah matahari dan bulan berjalan dengan teratur seperti biasa. Dia lari daripada paksi dia. Allah sebut dalam ayat yang seterusnya, wa izal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang itu jatuh berselerak di udara dan berubah daripada tempatnya. Jelas. Setelah itu kronologinya, setelah berlaku dua hal tersebut, langit runtuh, bintang, bulan, matahari dan sebagainya berselerak, tidak mengikut lagi pada paksi dan tempat dia, maka ketika itu maka laut tiba-tiba menyemburkan air naik melimpah ke bumi sehingga tenggelam seluruhnya. Lalu tidak lagi kita tahu mana lautan Pasifik, tidak lagi kita tahu mana lautan Hindi, mana lautan Atlantik, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Tak tahu lagi. Allah sebut wa izal biharu fujirat, dan apabila laut menyemburkan airnya naik ke bumi. Dan setelah berlaku kesemuanya itu,
maka keluarlah api daripada gunung-gunung meletup dan mengeluarkan apinya, dan waktu itulah terbungkus naik tanah-tanah kubur dan keluarlah segala isinya, tulang-tulang manusia. Lalu ketika itu Allah perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya buat kali kedua. Sekejap je tuan-tuan. Dan setelah itu manusia dibangkitkan dalam bentuknya yang asal menuju perjalanan yang sangat jauh. Laqad kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari dunia, 1000 tahun akhirat. Kita rasa umur dah 60 tahun ni dah lama dah, pengalaman dah banyak dah. Kita nak convert dengan 1000 tahun ni, bayangkan satu hari. Bukan 1 tahun, 1 hari dunia. Itulah disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa izal quburi bu'sirat, dan apabila tanah kubur terbungkus naik, lalu keluarlah barang yang ada di dalam. Itu kesudahannya. Kemudian manusia pun akan dibangkitkan dalam bentuk yang asal menuju perjalanan yang sangat jauh, iaitu kepada mahsyar, yang pada hari sangat huru-hara keadaan dia. Maka bila mana kita mati, kita lalu ke kubur, kita bacakan doa Assalamualaikum dari kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas kaum mukminin, dan kami insya-Allah akan menyusul kalian. Maknanya kita akan mati selepas itu. Dan bila masuk dalam kubur, dalam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ni kita dah dengar pada khutbah yang 2 minggu lepas. 3 benda yang akan ikut kita, dan nanti bila masuk dalam kubur, yang akan tinggal dengan kita 1, dan yang pergi meninggalkan kita 2. 3 ikut kita, 2 akan tinggal kita, 1 yang akan bersama dengan kita. Kata Rasulullah, yang tinggal dengan kita itulah namanya amalan. Yang 2 lagi itu namanya harta, kedudukan kita, title kita. Kita pergi, siapa mati tu? Tan Sri mati, meninggal dunia. Sebab apa? Covid contoh. Baru ni, surau ni ada tak panggil guru kita, almarhum Ustaz Fazli Hasan? Ada panggil tak? Antara tenaga pengajar yang cukup lama dekat daerah Bangi, Kajang ni, pembimbing tabung haji. 100 surau dia mengajar. Dalam beberapa hari lepas meninggal, tuan. Malam ni dia ceramah, esok tengah hari dia meninggal. Tak ada rekod kesihatan jantung, tak ada apa, tuan. Allah uji keluarga dia. Jenazah dia disahkan positif. Jadi jenazah dia diuruskan sepenuhnya mengikut SOP. Van lalu depan rumah dan dikuburkan dengan orang tertentu saja. Ini ketentuan Allah, guru kita. Saya pergi ceramah semalam di Balakong, saya tengok kat TV tu, jadual dia lepas saya tu dia. Pentadbir masjid tak padam lagi. Ini perancangan manusia kan? Kita tak tahu. Bukan syarat mati itu tua, bukan syarat mati itu sakit. Tak. Orang sehat mati, orang muda mati. Maka sama-sama kita beringat. Masuk dalam kubur, maka tinggallah amalan kita, harta kita akan tinggalkan kita. Kedudukan kita, gelaran kita doktor, gelaran kita Datuk Sri, gelaran kita Tuan, semua akan tinggalkan kita. Malaikat tak tanya kita dengan title kita, tak tanya. Dan kemudian yang akan pergi meninggalkan kita namanya adalah keluarga kita. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Keluarga, anak-anak kita yang kita sayang-sayangkan, yang kita timbang-timbangkan, yang menatang bagai minyak yang penuh, satu orang pun tak sudi nak tidur dan tinggal dengan kita dalam kubur. Tak mau dia. Sayang macam mana pun dia tetap akan tinggalkan kita. Maka tinggallah kita dalam kubur seorang diri, menanti saat mungkar dan nakir bertanya kepada kita, yakni orang-orang yang telah mati.
Isteri yang kita sayang-sayangkan, yang kita hidup bersama 30 tahun, suami yang kita sayang-sayangkan, yang kita bergantung harap kepada dia selama puluh tahun, pun tak sudi nak tinggal dengan kita, tak mahu duduk dalam kubur. Semuanya akan meninggalkan kita, tinggallah sekujur badan berbekalkan amalan. Jadi sebab tu yang penting walaupun kesihatan, harta dan sebagainya, tetapi penghujungnya adalah amalan kita. Itulah yang bila mana saat kita di akhir hayat kita, kita berharap itulah yang paling penting dalam hidup kita. Kesihatan tu jatuh nombor lain, harta kita jatuh nombor lain, kasih sayang keluarga jatuh nombor lain. Amalan itulah yang akan temankan kita, tuan-tuan. Kemudian ketika itu maka diazab ataupun nikmat yang kita dapat dalam kubur. Ada yang dimasukkan dalam kubur, kemudian dia nampak seluas mata memandang, tuan-tuan, kuburnya. Ada yang sempit, dihimpit, diseksa di dalam kubur. Dan kata ulama, maka dihidupkan manusia itu dalam bagaimana rupa yang asli. Macam mana muka kita, wajah kita waktu kita mati dulu, waktu kita hidup atas dunia, itulah nanti kita akan dibangkitkan. Dan kemudian dihimpunkan kita di padang mahsyar untuk menerima banyak hal mengikut iman dan amalan masing-masing. Dan kemudian kita mencari-cari syafaatnya Nabi kita, syafaat para Nabi. Dan kemudian kita jumpalah akhirnya mendapat syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ditimbang segala amalan kita, dan kemudian dibahagikan suratan amalan kita, dan akhirnya kita akan melalui pada hari yang disebutkan sebagai yauma nazulul aqdam, meniti titian sirat. Nak sampai ke syurga, kata ulama, di situ nanti berdasarkan daripada hadis Nabi akan meniti titian sirat. Titian sirat bagi orang beriman, titian sirat itu sangat pendek bagi mereka. Dalam hadis menceritakan bagaimana melalui titian sirat dalam keadaan gelap gelita, hanya diterangi dengan cahaya amalan masing-masing. Ada yang cahayanya penuh seluruh badannya, ada yang cahayanya samar-samar, ada yang cahayanya hanya sebesar ibu jari saja. Apa beza antara satu dengan yang lain? Bergantung kepada amal soleh di atas dunia ni. Antaranya salatnya, wuduknya, sedekahnya. Itulah yang akan menerangi titian sirat kita. Dan ketika itu kata Rasulullah, banyaknya kaki-kaki yang tergelincir. Maka sebab tu Nabi pesan pada kita atas dunia ni, dalam hadis menceritakan satu hari, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar. Seorang lelaki datang jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling Allah sayang, dan siapakah ataupun apakah amalan yang paling Allah cintai? Sahabat kalau dia jumpa Nabi, dia nak minta nasihat. Kita pun Nabi dah tak ada, jumpa orang soleh. Kalau kita jumpa orang soleh, tuan-tuan, dalam tempat kita, kampung kita, tempat kerja kita, jangan kita sia-siakan perbualan kita itu hanya sia-sia. Boleh sembang biasa, tapi kita minta nasihat. Dapat satu, insya-Allah. Kalau orang soleh, nasihat dia melekat, tuan-tuan. Pasal apa? Orang soleh ni bila dia buat, dia amal. Dia nasihat tu dia amalkan. Kita ni, saya ni nasihat orang tak makan pasal saya tak beramal dengan amalan tersebut. Lepas tu nasihat tu tak sampai. Tapi ulama, orang soleh, bila mana dia nasihat orang, sampai. Pasal dia beramal dengan amalan dia. Sebab dia paling kenal Allah Ta'ala. Dia paling kenal Allah Ta'ala. Ini Nabi yang sebut. Bahkan Allah sebut, di antara hamba-hambaku yang paling takut kepadaku adalah para ulama. Maka ulama dikenal Allah dengan jalan ilmu, dengan jalan ilmu dan jalan amal. Lalu ketika itu Rasulullah bagi tahulah antara amalan yang boleh kita lakukan untuk kita selamat daripada jatuh, dikait jatuh ke dalam titian sirat tu, ke dalam neraka jahanam. Ada orang saleh yang lalu dengan sepantas cahaya seperti burak. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, macam-macam keadaan manusia, lalu bergantung pada amalannya. Antara amalannya, kata Rasulullah, antara 5 amalan Nabi bagi tahu, selain daripada sedekah, selain daripada keluarkan kesusahan, iaitu Nabi bagi tahu bayar hutang saudaranya. Allahu Akbar. Benda senang cakap, payah nak buat. Hutang dia lah, kenapalah saya yang kena bayar? Betul tak? Tapi Nabi bagi tahu bayar hutang saudara. Sebab tu kita kalau berhutang,
Hukum dia apa? Bagi pinjam duit pada orang ni, hutang pada orang. Kalau cakap hutang ni benda baik ke benda tak baik? Nampak macam tak baik lah. Kau hutang buat apa? Tengok aku beli kereta cash, rumah aku tak ada hutang, tanah beli cash. Satu kajian menunjukkan rakyat Malaysia ni 70% terlibat dengan hutang. Maknanya majoriti lah, majoriti rakyat Malaysia ni terlibat dengan hutang. Terpulanglah hutang dengan bank, atau hutang dengan kawan-kawan, hutang dengan adik-beradik, hutang dengan jiran. Itu semua hutang. Kita terlibat dengan hutang. Sebenarnya dalam agama ni, hutang ini benda yang baik, benda yang mulia. Sebab yang pertama, Nabi SAW pernah berhutang. Nabi pernah berhutang. Satu hari Nabi berhutang dengan satu orang, iaitu seekor unta. Dan unta yang Nabi berhutang tu ada umur usia yang tertentu. Sampai masa yang dijanjikan, lelaki tu datang jumpa Rasulullah, minta tuntut hutang unta tersebut. Lalu Nabi perintah sahabat, Nabi minta sahabat pergi cari unta bagi pada lelaki ni. Tetapi kata sahabat tu, ya Rasulullah, tak ada unta yang sama usia. Maknanya unta yang dipinjam oleh Nabi SAW itu ada, tapi lebih usia. Kata Rasulullah, berikan kepada dia, bagi ya. Lalu dia lelaki itu, ya Rasulullah, kau dah bagi lebih tadi, kamu telah memberi lebih ya Rasulullah, semoga Allah merahmati kamu. Lalu sabda Nabi nak bagi tahu pada kita, kata Rasulullah yang bermaksud, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian. Pegang ni tuan-tuan. Sebaik-baik orang, kata Rasulullah, orang bila mana dia dapat satu benda daripada orang lain, kemudian dia bagi balik dalam keadaan sebaik-baik pengembalian. Seperti Nabi buat. Nabi bagi lebih unta yang lebih daging mungkin, unta yang lebih mahal mungkin, padahal Nabi berhutang dengan unta yang usia tertentu. Maka keadaan ni benda yang kita kena ambil iktibar. Kita bila mana pinjam barang orang, kita pulanglah dengan benda yang terbaik. Pinjam kereta kawan, kereta kita rosak, kita ada urgent, ada emergency, pinjam kereta kau, kereta dia bawa keluar hutan, kotor kereta dia. Ini kereta aku tak sempat nak basuh, kau nak pinjam aku bagilah. Kita pun pinjamlah kereta dia. Tuan-tuan, bila balik nanti, bila nak pulangkan nanti, pergilah car wash, basuhkanlah. Sebaik-baik pengembalian. Jangan berkira dia bagi pinjam kotor, aku bagi balik macam yang dia bagilah. Tak, Nabi ajar macam tu. Satu orang sahabat, Nabi berhutang dengan dia, Nabi pulangkan dengan lebih, Nabi sedekahkan. Nabi sedekahkan hutang tu sepatutnya jumlah tertentu, kemudian Nabi lebihkan. Nabi kata sebaik-baik kalian adalah orang yang mengembalikan, itu dengan sebaik-baik pengembalian. Jadi dalam keadaan ini Nabi beritahu bayar hutang. Hukum dia sunat, kita bagi pinjam duit pada orang. Hukum dia sunat. Sebab dia atas dasar ta'awun, bantu-membantu. Pasal orang yang nak berhutang tu dia memang berhajat sungguh. Mana ada hutang tak ada hajat? Kita dalam kesempitan, tak ada cara lain melainkan dengan berhutang saja. Datang orang yang kita kenal, boleh bantu kita. Aku hutang dengan kau, boleh. Maknanya kita membantu dia. Subhanallah, benda yang baik tu. Orang yang nak berhutang tu dalam agama kita, hukum dia harus boleh berhutang. Jangan malu kalau betul-betul itu saja cara dia. Berhutanglah. Tapi ada syarat. Ada syaratnya. Yang pertama sekali, kalau ni masuk dalam kita nak selamat daripada kaki yang tergelincir tadi. Dalam kitab ni membahaskan tentang beriman kepada hari akhirat. Perbincangan akhirat ni panjang tuan-tuan. Kita akan masuk 3 cabang berkaitan dengan hari akhirat, sampai Allah masuk dalam syurga, sampai Allah masuk dalam neraka. Siapa yang dicampakkan dalam neraka. Kalau kita nak bagi pinjam duit pada orang, yang pertama sekali hukumnya adalah haram. Sekiranya peminjam ini bagi kepada orang yang kita tahu dia akan gunakan hutang itu dengan jalan maksiat. Contoh, kalau dia satu orang tempat kita kenal dia kaki judi, taik judi orang panggil kan, dan dia tak berubah, tak bertaubat lagi daripada dosa judi dia. Tiba-tiba dia minta, "Jang, pinjam duit kau jang, berapa? 200." Kata, "Buat apa?" Adalah tak ada dia declare nak bayar kereta ansur rumah ke, tak ada. Adalah. Hukum dia haram. Pasal kita tahu pasti kalau kita bagi pinjam pada dia, dia akan guna untuk berjudi. Ulama kata haram.
Contoh yang lain, minum arak. Dia minum arak, daripada muda minum arak, tak bertaubat lagi, minum arak lagi, tiba-tiba nak pinjam pada kita, haram kita bagi pinjam duit pada dia. Satu. Yang kedua, hukumnya berubah kepada makruh. Bila mana satu orang tu makruh bagi pinjam duit pada orang, hukum dia makruh bila mana kita tahu duit yang dia akan pinjam itu, hutang yang dia akan ambil daripada kita itu, tujuannya adalah untuk bermegah-megah, berbangga-bangga, dan tiada manfaatnya. Faham tak tu? Orang kata apa? Biar apa-apa asal bergaya. Itu orang Melayu kita, pepatah Melayu kita, betul lah tu. Biar apa-apa asal bergaya. Hutang banyak, tak apa, janji nampak di mata orang hebat, pakaian berjenama, keretanya mewah, maka ketika itu hukumnya makruh. Kata ulama, tambah lagi kalau kita tahu dia tidak mampu untuk bayar hutang tersebut. Dia show off, menunjuk-nunjuk, hukumnya makruh. Kalau ada orang nak pinjam dengan kita, tanya tujuan dia, kenapa nak pinjam, untuk apa? Saya dulu, Allahu Akbar, kita tuan-tuan semua pengalaman kawan-kawan bujang ramai tak? Hidup susah macam-macam. Kalau dia susah-susah betul lah tuan-tuan, susah-susah betul. Kau nak buat apa? Kau nak beli pampers anak, ada tuan-tuan, pampers anak minta pinjam. Tengah-tengah kita shopping hujung bulan, dia tahu pula tu kita gaji bila kan. Tengah shopping kat Tesco tu, tengah shopping, ada telefon, apa halat ni kan, angkat-angkat, kau ada duit tak nak pinjam, nak bayar ansur kereta aku dah 2 bulan tak bayar, bank dah call 3 bulan tak bayar. Kita kata nanti, kau ingat aku ni kerja bank ngecop duit, senang nak bayar kereta 3 bulan, bukan sikit tuan-tuan. 400 dalam 3 bulan, kita belanja pun berkira-kira. Nak ceritanya orang susah tu ramai. Yang ketiga, hukumnya kata ulama, wajib bagi pinjam duit pada orang. Ni penting. Ni yang banyak dibahaskan. Wajib kita bagi pinjam duit pada orang sekiranya orang itu benar-benar memerlukan hutang tersebut dan dia tidak ada jalan keluar yang lain melainkan dengan jalan berhutang sahaja. Kita yang kenal dia, dia jumpa kita, kita ada rezeki lebih, maka hukum dia wajib kita tolong dia. Itu bila mana nak sebut tentang hutang. Sebab tu nanti orang yang betul-betul berhutang dengan niat yang betul, bukan main-main, bukan pergi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup, bukan jenis manusia macam ni yang kita kenal dia memang betul-betul berhajat. Nanti bila saat dijanjikan, kan Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah, ayat paling panjang muka surat tu, idza tadayantum bidaini ajali musamma faktubu. Kalau berhutang tu Allah perintahkan tulis. Tulis, jangan bersembunyi daripada rumah kita. Kita tak tahu bila kita mati. Bila kita mati nanti dia jadi roh yang tergantung. Roh yang tergantung ni bukan hantu tuan-tuan, bukan pocong. Bila kata roh tergantung tu, hantu je ustaz. Yang nampak dia malam-malam yang orang lari tu hantu tu sebab dia banyak hutang lah agaknya. Sebab dalam hadis memang sebut roh yang tergantung. Jiwa orang yang berhutang itu tergantung rohnya. Hadis ini umum. Lalu datanglah para ulama syarah hadis. Kata Al-Iraqi, tergantung roh tu maksud dia tidak dapat ditentukan kedudukan dia, baik binasa ataupun baik. Tak tahu kedudukan dia. Sehinggalah ditilik siapakah yang akan ataupun apakah ada orang yang akan membayar hutangnya, melunaskan hutangnya. Kita mati, amalan kita tak dihisap lagi tuan-tuan, tak dikira, tergantung. Bukan badan kita ni, bukan jasad kita, roh kita. Sehinggalah nanti waris-waris kita akan selesaikan hutang kita. Sebab tu adat kita ni banyak sandaran dia tuan-tuan. Mati satu orang, keluarga kita, nanti datang depan. Tak anak arwah, abang, adik, beradik. Tuan-tuan terima kasih, tuan-tuan sudi solatkan jenazah almarhum ayah saya. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi solatkan jenazah ibu saya. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi solatkan jenazah abang saya, abang sulung saya. Walaupun tuan-tuan tidak mengenali dia, tetapi tuan-tuan semoga Allah mengejari. Akhirnya kita kata apa? Kalaulah ada arwah berhutang dengan siapa, maka berjumpalah dengan saya sebagai warisnya. Pasal kita ambil take part kita untuk pastikan roh. Sebab tu kalau kita ada hutang, catat. Kalau tak nak cerita kat rumah kita, catat je. Tapi pesan, nanti kalau abang dah tak ada, kau buka laci tu, laci nombor 2 tu ada buku.
Isteri tu dah berangan dah, ini akaun 1 juta ke apa namanya. Rupanya tinggal buku hutang. Tengok-tengok dalam tu Pak Mat RM100, kedai Minah ni RM200, pergi bayar. Itulah antara tips yang kita boleh buat. Jadi ketika itu bila orang yang betul-betul berhutang, nanti bila dia tak mampu hutang, Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah, ayat sebut, Allah sebut, berikan dia tempoh, bagi masuk. Bila dia sampai masa tak mampu lagi, bagi dia tempoh lagi. Akhirnya Allah kata apa? Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila dia tak mampu, bagi tempoh tak mampu, Allah kata apa? Maka kamu sedekahkan hutang kamu itu adalah lebih baik, kalaulah kamu tahu Allah nak bagi apa pada kamu. Kalau kamu tahu. Masalah dia kita tak tahu. Sebab itu kata, bila kita baca ayat ni, ustaz cakap senanglah, bukan sikit hutang 10,000 Ustaz. Yang pertama kita jawab, bukan saya cakap, Allah yang sebut, wa antasaddaqu khairul lakum, sedekahkan hutang itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu Allah nak bagi apa pada kamu. Macam anak ni, kalau dia belajar sungguh-sungguh, ayah dia satu orang yang ada credibility lah, bukan ayah yang lok-lak kan. Ayah yang betul-betul tepati janji. Selalu ayah ni tak pernah tak tepati janji. Ayah dia kata, kalau kau lulus pekso ni cemerlang, ayah bagi kau hadiah. Anak ni tak payah tanya hadiah apa pun, kadang-kadang kalau dia tengok ayah dia yakin dengan ayah dia akan belajar sungguh-sungguh, pasal dia tahu hadiah yang ayah nak bagi tu mesti best. Macam itulah kita, lebih lagi orang mukmin, bila Allah kata, kalau kamu tahu aku nak bagi apa pada kamu, mesti kamu buat. Masalah keimanan kita tu tak sampai level kita nak percaya, tuan-tuan. Tapi ulama kata syaratnya orang yang berhutang tu betul-betul dalam keadaan dia tak mampu nak bayar. Ketika itulah tuan-tuan, kita yang berhutang, kita yang bagi hutang pada orang ni, maka kita sedekahkan hutang dia. Pasal kita tak mahu nanti di akhirat hisab kita panjang dengan dia. Satu hari dunia, 1000 tahun akhirat, kita tak mahu hisab kita tu panjang dengan dia. Adapun kalau kita kata hutang sampai 100,000, 50,000, itu di dunia ada panduannya, ada mahkamahnya, ada undang-undangnya, ada ansurannya, itu boleh diselesaikan. Ini cerita hutang yang kita mampu sedekahkan dengan kadar yang kita mampu lah. Ini memang hak kita sepenuhnya. Baik. Jadi kalau kita lihat, Allah sebut qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ini dalilnya. Allah perintahkan perangi orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Menunjukkan bahawa hari akhirat ni adalah satu perintah yang wajib. Dan kemudian yang ulama memurnikan ayat ini pada surah At-Taubah ayat 29, iaitu ayat ini dibaca dalam konteks peperangan. Orang yang memerangi Islam, maka perangi mereka yang tak beriman kepada Allah dan mereka tak percaya pada akhirat. Kerana setiap siri peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW adalah kerana bertindak balas. Ayat ni kita yang hampir serupa pernah kita bahaskan sebelum ni. Bila Allah izinkan, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah izinkan kepada kita untuk membalas, memerangi orang yang berlaku zalim kepada kita. Ini perintah Allah. Maksudnya bertindak balas. Kemudian kalau kita lihat pada muka surat yang ke-6, di mana Allah ataupun Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis bersumberkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar Abdurrahman Ad-Dawsi Al-Yamani, orang Yaman. Abdurrahman. Azan kah? Silakan Tuan Bilal.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita baca pada hadis yang kedua yang menjadi dalil kepada cabang iman yang keenam, iaitu beriman dengan hari akhirat. Hadis bersumberkan pada sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman Ad-Dawsi Al-Yamani. Hadis ini menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Nabi mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah. Apa makna tangan? Biyadihi. Para ulama menakwilkan maksud tangan ini dengan kekuasaan. Kekuasaan Allah. Seperti mana kita baca surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb. Celakalah, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Makna tangan ni maknanya kekuasaan dia, harta dan anak-anaknya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang nampak benda maksiat, benda mungkar, maka cegahlah, ubahlah dengan tangannya. Kalau pegang maksud zahir tangan tu, takkan kerja kita nak menampar orang je. Tak. Maksud dengan kekuasaan yang ada pada kita lah. Kalau kita ayah, anak kita buat maksiat, buat dosa, tak sembahyang, maka ayah gunakan apa saja yang ayah boleh tegur maksiat anak. Seorang suami ada kuasa untuk tegur apa yang isteri dia berlaku perkara-perkara maksiat. Seorang abang boleh tengok adik-adik perempuan dia kalau melakukan benda-benda yang agama larang, makin kuasa. Satu orang ketua jabatan boleh menegur anak-anak buah dia yang tak solat Jumaat, boleh tegur. Gunakan apa saja ruang yang ada. Itulah saham akhirat kita. Biarlah kita bukan favourite kepada anak-anak buah kita,
Biarlah orang nak kata kita pun, tetapi Allah nilai usaha kita supaya berubah masyarakat umat itu sendiri. Maka nampak benda itu cegah dengan tangan. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maknanya merujuk kepada kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersumpah, Nabi mengatakan la takumanna sa'atu wa thawbuhuma bainahuma la yatabaya'anihi wa la yatuyanihi. Kiamat itu pasti berlaku, kata Rasulullah, ketika sedangkan jual beli baju mereka belum selesai dan belum dibungkus. Maknanya kiamat ni berlaku dalam keadaan yang kita tak sangka. Walaupun kita rasa benda tu kita boleh selesaikan, belum tentu, kata Rasulullah. La takumanna sa'ah. Nabi bersumpah, kiamat pasti berlaku. Kemudian Nabi gambarkan dari keadaan yang kedua, wala takumanna sa'ah wa qad sarafa ar-rajul bila bani likhatihi min tahtiha. Dan kiamat itu pasti berlaku ketika seorang lelaki beredar membawa susu kambingnya dan belum sempat dia minum. La takumanna sa'ah. Kiamat itu confirm pasti berlaku, kata Rasulullah. Kemudian Nabi sebut lagi pada hujung hadis, wa qad rafa aklatahu ila fihi la yatma'uha. Dan ada orang yang sedang menyuapkan makanan ke mulutnya namun belum sempat dia makan. La takumanna sa'ah. Kiamat pasti berlaku. Nabi cerita tentang urusan harian kita, urusan dunia kita, makan kita, jual beli kita, rezeki kita. Belum tentu kita kata urusan dunia kita selesai maka kiamat berlaku. Belum tentu, kata Rasulullah. Maknanya apa hadis ni? Pertama nak bagi tahu pada kita, ia menjadi dalil bahawa cabang iman yang keenam, wajib kita beriman pada hari kiamat pasti berlaku. Dan yang paling penting yang kita nak fikirkan, apakah persediaan kita untuk menanti hari kiamat. Sebab tu dalam hadis menceritakan, satu hari ketika Nabi naik mimbar dan Nabi sedang berkhutbah, datang seorang jemaah, esok Jumaat dah, datang lambat. Lalu dia masuk, sedang Nabi berkhutbah, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila kiamat? Kata Rasulullah, kata lelaki itu, mata sa'ah? Bila kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab, Nabi diam. Diulangnya sebanyak 3 kali, mata sa'ah, mata sa'ah, bila kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Dalam hadis menceritakan dia sebut 3 kali. Kemudian Nabi pun jawab kepada lelaki itu, waihaka, celaka kamu, apakah persediaan kamu untuk kiamat itu? Hadis ni ada 2. Pertama, dia menjadi hukum kepada apakah boleh bercakap ketika mana khatib sedang berkhutbah. Satu hukum dia. Yang kedua hukum dia iaitu berkaitan dengan tentang kiamat yang kita bincangkan pada malam. Maknanya Nabi beritahu, bukan bila kiamat itu paling penting yang kita nak tahu sebagai manusia, apa persediaan kita untuk menempuh kiamat kita. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan masuk nanti pada cabang iman yang ke-7. Selepas kita mengetahui tentang beza kita dengan orang kafir atau orang Islam yang beriman dengan adanya hari akhirat, maka akan disebutkan sebagai yaumul khuruj, pada hari dikeluarkan, dibongkah tanah keluar. Ketika ditiup sangkakala yang kedua itu, maka manusia akan dibangkitkan dalam rupa yang asal menuju perjalanan ke mahsyar yang cukup panjang dan penuh huru-hara. Dan disitulah hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada naungan melainkan daripada naungan Allah Taala. Satu daripadanya, mudah-mudahan kita, kata Rasulullah, orang ataupun lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, insya-Allah. Wa ma bitaufiq illa billah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Wal 'asri innal insana lafi khusr.